Hari ni Kapten Motivasi berpakaian bermacam endgame sebabnya nak review special pasal Black Widow. Kepada sesiapa yang belum menyaksikan Black Widow, diharap berhati-hati kerana mempunyai banyak spoiler. Dan kepada sesiapa yang sudah pun menyaksikan Black Widow, jom kita layan review Kapten Motivasi. Tapi sebelum tu, jangan lupa subscribe, like dan komen konten yang Kapten berikan ini untuk mengimarahkan lagi channel Kapten Motivasi. Assalamualaikum, saya Kapten Motivasi dan ini adalah review movie Black Widow saya. Siapa yang dah tengok tu, apa anda punya komen? Best? Tak best? Bagi Kapten sendiri memang terbaik lah. Sebab 2 tahun kita tunggu movie Black Widow ni, tapi akhirnya lepas nak dekat habis 2021 ni barulah kita dapat tengok. Okay, macam mana? Bagi Cap sendiri, memang orang kata ia adalah adunan seperti macam lebih kepada spy movie seperti macam Jason Bond, Mission Impossible, James Bond dan ada mix superhero juga, iaitu Black Widow sendiri lah sebagai seorang Avenger jadi mungkin bagi Cap sendiri memang complete lah, everything ada Okay, kita pergi kepada misi yang dipaparkan dalam movie Black Widow ini. Yang paling utama sekali, dia nak musnahkan Red Room di mana Red Room tu adalah tempat di mana kanak-kanak kecil yang diculik ataupun diambil akan ditrain di dalam Red Room tu untuk dijadikan assassin seperti Black Widow. So the whole movie ni adalah macam mana dia nak mencari, macam mana dia nak musnahkan, dan akhirnya dia berjaya lah seperti yang kita tahu Dan yang kedua, dan misi adik dia sendiri iaitu Yelena untuk melepaskan ataupun menyelamatkan Black Widow yang lain yang telah di mind control oleh villain cerita ini dengan cara dia melepaskan feromon yang disimpan dalam botol atau vial yang berwarna merah. Okay, kenapa juga saya kata movie Black Widow ni complete? Sebab macam biasa kalau anda yang dah saksikannya, dia mengandungi unsur lawak. Contohnya bila adik Black Widow Yelena asyik memperli kakaknya tentang pose superhero yang always dilakukan oleh Natasha, iaitu flip hair gitu bila dia turun seperti dalam gambar. Dan juga seperti bila Red Guardian mencuba pakai bajunya seperti Kapten Motivasi yang hari ni dah gemuk, tapi try cuba pakai juga tapi fit lagi. Itu pun unsur lawak nombor 2 juga yang kita boleh nampak. Selain tu, kita juga nampak ciri-ciri family seperti macam cerita Fast and Furious yang fail gila tu. Tapi cerita Black Widow ni menceritakan pasal family, di mana akhirnya mereka walaupun bukannya dalam satu keluarga yang sama Red Guardian tu bukan bapa dia, Melina tu bukan mak dia, Yelena tu juga bukan adik kandung ni, tapi akhirnya dia boleh bonding seperti seorang keluarga dan masing-masing menjaga sama sendiri, sehingga akhirnya mereka menang pertarungan di dalam cerita Black Widow ni disebabkan oleh persepakatan family. Dan juga ada mix sedih sebab kita tahu akhirnya Black Widow ni punya history daripada kecil sampai besar dia tak pernah dapat senang. Dia tak pernah dapat kegembiraan yang dia impikan. Daripada kecil dia dah kena curi dan train jadi Black Widow. Sampai dah besar pun itu je lah family yang dia ada. Dan akhirnya dia jumpa Avengers seperti Captain Rogers, Captain America dan juga Sam Wilson tu semua yang dianggap sebagai family. Dan akhirnya pun kita tahu Black Widow mati di dalam Endgame, dan di mana kita tahu yang cerita ni adalah perfect sign off bagi Black Widow. Sebab kesedihan yang kita nampak tu akhirnya terbalas juga dengan ending dia, di mana dia mengubahkan diri dia untuk menyelamatkan tim Avengers dia tu. Sehingga ke saya sendiri dalam cerita Endgame tu menangis sebab sedih tengok karakter dia terpaksa bunuh diri untuk menyelamatkan rakan-rakan dia dan dunia. Memang tak dinafikan saya nampak banyak ada juga kritik kat Twitter, kat internet yang mengatakan mungkin CGI dia tak berapa bagus, especially masa Yelena nak korbankan diri dia cocok tongkat dia tu nampak sangat CGI dia kelakar tapi bagi saya cerita dia dah complete lah. Dia dah macam cerita Captain America Winter Soldier, complete everything cukup. Saya juga nak ceritakan beberapa benda yang saya muskil lah. First kali iaitu O.T. Fat Bentley yang melakonkan watak Rick Mason tu.
kalau dalam komik kita jumpa dia sekali je dalam komik Marvel tajuk The Agent 1989. Itu saja watak yang pernah ditunjukkan pasal Rick Mason ni, dan dalam cerita Black Widow ni kita tak tahu dia ni siapa sebenarnya, sebab everything dia boleh bagi dekat Black Widow ni. Black Widow ni pun bukan banyak sangat duit kan, tapi sampai dia boleh belikan suit warna putih itu semua, helikopter kan. Lepas tu last sekali dia boleh sediakan kapal Quinjet untuk Avengers, di mana Quinjet tu yang dipakai oleh Captain Rogers dalam cerita Endgame yang kalau kita tengok tu So benda-benda tu yang tak di-explain, siapa Rick Mason ni sampai dia boleh connected betul, sampai dia boleh dapat buat benda ni semua untuk Black Widow. So tak tahulah, mungkin akan datang akan diperjelaskan oleh Marvel, ataupun benda ni habis kat sini je. Okay. Yang kedua yang saya rasa kelakar sepanjang cerita sebabnya kita tahu yang mereka ni pelakon-pelakon American dan yang jadi adik dia tu Yelena tu, Florence Pugh tu British, tapi sepanjang cerita mereka boleh nak cuba berbahasa Rusia. Jadi macam sikit lah, sebab orang English tapi nak cuba cakap Rusia memang kelakar. Macam contoh macam orang Melayu tak kerti cakap Jawa tapi nak cuba cakap Jawa ataupun orang Johor tak pandai nak cakap Kelantan tapi nak cuba kecek Kelantan gitu. So jadi macam kelakar gila. Itu yang saya rasa macam out sikit lah sepanjang cerita, sebab dia bukan ambil pelakon Rusia yang sebenar. Yang ketiga, watak Taskmaster, iaitu kita tahu plot twist akhirnya kita tahu yang dia sebenarnya adalah anak kepada antagonis cerita ni yang dilakonkan oleh Ray Winstone. Kalau kita tengok sepanjang cerita dia, Black Widow ni rasa bersalah sebab dia terpaksa meletupkan nak bunuh penjahat ni, tapi dengan anak-anak dia sekali terkorban, iaitu Antonia Greykov ni. Jadi dalam cerita tu anak dia tu masa tu kecil lagi, meletup, hancur sampai at last macam mana dia boleh hidup besar, dan dengan dia daripada kecil terbakar sampai besar, boleh muka dia macam tu je. So macam mana itu yang satu yang saya pelik. Dan orang jahat tu, orang jahat utama dia pun Greykov tu tak cedera langsung. Macam mana dia boleh survive kan? Itu mungkin anda boleh bagi komen untuk saya. Itu benda yang tak logik lah bagi saya, sebab meletup tapi yang bapaknya survive langsung tak injured, yang anaknya pula boleh membesar dengan muka cacat-cacat macam tu. Okay. Dan last sekali kita ada nampak scene Avengers sikit. Kita ada nampak kalau kita nampak sepanjang cerita tu dia ada beli satu pewarna rambut warna kuning dan baju vest yang dia pakai oleh adik itu yang diberikan kepadanya, yang menunjukkan dia yang watak akhir yang dia dilangsungkan, dipanjangkan ceritanya di dalam Avengers Endgame. Easter egg lah. Last sekali lepas habis semua cerita tu kita nampak end credit di mana Yelena melawat kubu akak dia dan dia disapa oleh Valentina seperti dalam cerita Winter Soldier, Falcon and Winter Soldier. Valentina tu kalau dalam komik dia tak adalah macam jahat yang nak suruh bunuh Avengers tapi akhirnya dia tunjukkan gambar Clint Barton atau Hawkeye untuk target seterusnya kepada Yelena. So itu menunjukkan twist Marvel macam biasa yang kita akan tunggu dan tak sabar untuk tahu apakah kejadian seterusnya. Baiklah, sekian saja review Black Widow saya untuk kali ini, dan saya harap tak spoil sangat tapi lebih kepada macam mana mengupas isi-isi yang ada di dalam movie Black Widow. Sekian saja saya, Kapten Motivasi. Assalamualaikum.